Kemudian Allah kata lam yalid, tidak dia beranak. Walam yulad, dan tidak dia diperanakkan. Ayat kedua Allah nak bagi tahu, kalau kamu yakin pada Allah, kalau kamu kenal Allah, kamu hanya bergantung pada dia, tawakal pada dia, takut pada dia, harap rezeki hanya pada dia. Kalau kamu yakin Allah Ahad dan Allah As-Samad. Okey, ayat ketiga apa yang Allah nak bagi tahu? Ayat tu menafikan Allah tidak beranak dah. Sebenarnya itu nak menjawab kepada persoalan apa? Bila Allah menafikan, pasti ada orang menuduh. Jadi bila Allah menafikan, ada tuduhan. Tuduhan apa? Allah beranak dan Allah Okey, siapa yang tuduh? Siapa yang tuduh Allah beranak? Berapa golongan? Berapa jenis? Yahudi? Yahudi tuduh Allah beranak. Kan? Siapa anak Allah bagi orang Yahudi? Uzair. Yang kedua, Nasrani. Siapa yang dituduh anak Allah oleh Nasrani? Isa. Ada lagi? Malaikat dituduh sebagai, siapa yang menuduh? Orang musyrikin Mekah. Ada tak semua ni dalil-dalil dalam Al-Quran? Ada. Kalau Yahudi tuduh Uzair anak Allah dalam surah apa? Ayat apa? Surah Taubah ayat 30. Sorry. Orang musyrikin menuduh malaikat banyak ayat. Antaranya As-Saffat ayat 149. Orang Yahudi menuduh Uzair anak Allah dan Nasrani menuduh Isa anak Allah. Tengok Allah kata, itulah kata-kata mereka dengan mulut mereka. Bi afwahihim. Kenapa Allah kata mereka menuduh dengan mulut? Apa maksud tu? Allah nak begitu. Sebenarnya mereka buat tuduhan hanya di mulut je. Hati mereka tak yakin pun Allah dah nak. Jadi fitrah manusia cukup yakin Allah tu satu. Kalau Allah dua, ada anak, mana Allah lemah? Kalau lemah, macam mana boleh cipta langit, boleh cipta segala-gala? Jadi mereka menuduh hanya dari segi mulut sahaja. Okey, cuba buka surah As-Saffat ayat 149. Allah kata fastaftihim. Allah perintah Nabi. Tanyalah, wahai Muhammad, tanyalah mereka. Siapa mereka? Orang musyrikin Mekah. Yang menuduh malaikat tu anak. Ini lagi dahsyat. Dia kata anak Allah adalah perempuan. Siapa malaikat? Jadi Allah suruh Nabi tanya mereka. Ali Rabbika, adakah patut bagi Tuhan engkau anak banat, anak perempuan, dan bagi mereka pula anak? Dia manusia ni secara umum dia lebih rapat dengan anak lelaki ke anak perempuan? Fitrah. Tapi Quran kata anak lelaki. Sebab apa? Sebab bila anak lelaki ni pertama, dia akan mengekalkan keturunan mak bapak dia. Anak perempuan bila kahwin dengan orang lain tak ada nama dia. Yang kedua, bila orang tua ada masalah, yang paling mudah nak minta tolong biasanya anak lelaki. Sebab anak lelaki tak terikat dengan apa-apa. Tapi kalau dia ada masalah, dia nak minta tolong anak perempuan yang dah kahwin, dia terikat dengan siapa? Kadang-kadang anak perempuan memang baik, nak tolong sangat, suami tak bagi, tak boleh. Jadi Allah nak bukan minda. Adakah patut kamu suka anak lelaki dan anak lelaki bagi kamu terbaik, tapi kamu bagi pada Tuhan anak? Adakah patut? Bagilah pada Tuhan anak, kamu ambil anak perempuan paling kurang. Walaupun itu pun memang dah tak betul. Kenapa orang musyrikin mengatakan mereka anak perempuan? Saya nak tanya, mereka ada jantina tak? Habis macam mana dia kata mereka anak perempuan? Sebab orang musyrikin memang tak suka anak perempuan. Kan dia bunuh. Jadi yang dia tak suka tu dia bagi ke Tuhan. Sebenarnya mereka tak ada jantina pun. Mereka tak ada lelaki, tak ada perempuan. Dan tak berkahwin pun. Okey, ini tiga golongan ni. Bila tuduhan ini Allah menafikan dengan ayat lam yalid. Beza apa dia? Lam dengan lan. Lam, ni tidak akan. Yang ni? Macam mana lan? Sekali-kali tidak. Jadi apa beza dua ni? Okey, lam ni menafikan yang lepas. Tapi mungkin akan buat akan datang. Okey. Lan ni menafikan akan datang. Tapi yang lepas mungkin buat. Okey, saya bagi ayat. Dalam Al-Quran ada Allah guna dua-dua sekali. Allah mencabar orang musyrikin buat Al-Quran. Allah kata apa? Fa'illam taf'alu walan taf'alu fattaqun nar. Okey, Allah cabar orang kafir, buatlah seperti Al-Quran dan panggillah pembantu kamu. Allah mencabar, Allah tahu mereka tak mampu, Allah beritahu pada fa'illam taf'alu. Cuba terjemah. Maka sekiranya kamu tak mampu buat bila ni? Yang masa lepas. Masa lepas kamu memang terbukti tak mampu. Allah sebut satu lagi walan taf'alu, dan
Yang akan datang pun kamu tak akan mampu. Ini beza. Lam nak menafikan yang lepas. Sekarang Allah guna lam ke lan? Lam kan? Jadi kalau Allah guna lam, Allah menafikan apa? Yang lepas. Jadi ada kemungkinan tak akan datang Allah akan beranak? Ada kemungkinan? Kalau tak ada, kenapa Allah tak guna lam satu lagi? Macam ayat ni. Mungkin ayat ni lam yalid walan. Baru lengkap kan? Kenapa Allah tak guna lan? Tapi dua-dua ni menunjukkan yang lepas. Kenapa Allah tak menafikan juga akan datang pun Allah tak akan beranak? Supaya penafian itu lengkap. Tapi bukankah kalau sebut akan datang, Allah akan datang pun Allah tak akan beranak? Bukankah itu lebih tegas? Supaya tidak ada lagi tuduhan? Sekarang tuduhan bila ni? Orang Yahudi, Nasrani, musyrikin menuduh Allah telah beranak. Yahudi tak pernah tuduh Allah akan beranak. Jadi Allah hanya menafikan tuduhan yang berlaku. Jadi kalau Allah kata lan akan datang pun Allah tak akan beranak. Nak menafikan tuduhan siapa? Tak ada siapa tuduh pun Allah akan beranak. Ada tak akidah mana-mana kumpulan yang sesat yang menuduh Allah akan beranak? Tak ada kan? Bila tak ada penafian. Kenapa Allah tak beranak dan tak diperanakkan? Bila Allah dituduh beranak, kalau Allah tu beranak, sebelum beranak dia perlukan apa? Dia perlu isteri. Sebab fitrah dia beranak setelah berkahwin. Jadi bila Allah perlukan isteri untuk dapat anak, menunjukkan Allah lemah. Semua yang perlukan isteri lemah. Jadi bila perlukan anak, dia perlukan sahibatun ataupun isteri. Bila perlukan isteri, nampak sangat Allah tu lemah. Sebab sifat perlukan isteri adalah sifat manusia. Jadi tak masuk akal Allah yang hebat, Tuhan yang esa, tiba-tiba lemah perlukan isteri. Cuba buka surah Al-An'am ayat 101. Bagaimana dia mempunyai anak sedangkan dia tidak mempunyai isteri. Bila nak anak perlukan isteri, bila perlukan isteri lemah. Macam mana nak uruskan langit, bumi apa semua. Dan satu lagi, kalau saya tanya kenapa Allah tak perlukan anak? Kenapa manusia perlukan anak? Sebab manusia perlukan keturunan. Kalau tak ada anak, bila dia mati, habislah keturunan manusia. Yang kedua, manusia perlukan anak sebab manusia satu hari akan tua. Bila tua, dia perlukan bantuan. Dan bantuan siapa yang paling mudah diminta? Anak. Jadi dua-dua sebab tu tidak ada pada Allah. Allah perlu tak keturunan? Tak perlu. Allah tua tak satu masa? Tak. Maha suci Allah. Maka sebab itulah dua hajat, dua sebab tu, bila masuk syurga, tak ada. Bila tak ada dalam syurga, maka manusia dalam syurga tak perlukan anak. Apa dua sebab tadi? Manusia tak perlu keturunan. Sebab manusia tak mati. Manusia tak perlu bantuan anak. Sebab manusia tak tua pun. Jadi dalam syurga tak ada anak. Apa perasaan kita bila orang musyrikin, orang Yahudi dan Nasara menuduh Allah tu ada anak? Surah Maryam ayat 90. Okey, cuba terjemah. Takadu. Hampir. Takadu hampir. As-samawat. Langit-langit yatafattarna. Pecah. As-sama'um fatarat. Langit-langit hampir terbelah daripadanya. Wa tanshaqqu al-ard. Dan bumi pecah, merekah. Dan gunung pula hancur. Apa semua ni? Apa sebab ni? Langit hampir pecah, bumi terbelah, gunung hancur. Apa sebab ni? Iaitu an da'u lirrahmani walada. Kerana mereka mendakwa, menuduh bagi Allah yang penyayang tu ada. Mana bila orang Yahudi tuduh Allah ada anak, Nasrani pun sama. Apa perasaan langit, bumi dan gunung? Apa perasaan mereka? Tak boleh nak dengar satu tuduhan yang sangat-sangat melampau. Jadi bumi sampai nak pecah. Makna apa tu? Kalau kita orang beriman, kita kena rasa, ya Allah, kenapa manusia begitu kejam dan zalim. Ada satu hadis, riwayat Bukhari, Nabi kata tidak ada yang paling sabar, orang tu disakiti, tapi dia paling sabar. Tidak ada yang lebih sabar daripada Allah. Allah cipta orang tu, Allah bagi orang tu makan, orang tu tuduh Allah ada anak. Allah yang paling sabar. Tapi Allah bagi makan lagi tak pada orang Yahudi, Nasrani? Bagi tak? Bagi mereka hidup. Lagi melampau pada. Mereka tuduh ada anak siapa ni? Ar-Rahman. Yang cipta mereka, yang bagi makan, yang bagi sihat. Sayang Allah pada mereka. Tapi tuduh lagi Allah.